Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا الله يا رحمن يا رحيم Ya Allah berkatilah umur kami. Ya Allah berkatilah rizki yang kau limpahkan kepada kami. Ya Allah berkatilah ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Ya Allah berkatilah ahli keluarga kami. Ya Allah berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah berikanlah kepada kami rizki yang halal dan baik. Ya Allah kurniakanlah kepada kami amal ibadah yang kau terima. Ya Allah jadikanlah kami dan ahli keluarga kami orang-orang yang mendirikan salat. Ya Allah jadikanlah kami dan zuriat kami orang-orang yang mendirikan salat. Ya Allah jadikanlah kami dan zuriat kami orang-orang yang mendirikan salat. Ya Allah jauhkanlah kami dari segala kesusahan di dunia dan di akhirat. Ya Allah jauhkanlah kami dari segala kesusahan di dunia dan di akhirat. Ya Allah jauhkanlah kami dari segala kesusahan di dunia dan di akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perjumpaan yang ketiga dalam ayat dan hikmah surah An-Nur, di mana tafsir Ibnu Katsir adalah tafsir yang menjadi rujukan utama kita di dalam majelis ilmu ini. Saya telah pun kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan nota tafsir Ibnu Katsir, atau tepatnya terjemahan dari ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan nota tafsir itu sebagai rujukan utama untuk majelis ilmu ini. Dan seperti biasa dalam majelis ilmu ini, ianya terbuka kepada apa-apa soalan, apa-apa kemusykilan jika tuan-tuan dan puan-puan sepanjang majelis ilmu ini ada apa-apa kemusykilan berkaitan dengan apa yang tengah kita kupas, berkaitan dengan apa yang tengah kita pelajari, tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis soalan di dalam chatroom yang ada di dalam Zoom meeting ini. Atau tuan-tuan dan puan-puan juga boleh terus membuka mikrofon dan terus tanya soalan yang berkaitan dengan apa yang tengah kita kupas. Jika ada soalan-soalan yang lain yang tidak kena mengena dengan apa yang tengah kita pelajari, tuan-tuan dan puan-puan boleh menunggu masa sehingga akhir pertemuan nanti dan boleh bertanya soalan-soalan yang umum. Dan sebelum kita mulakan majelis ilmu ini, pastikan di hadapan tuan-tuan dan puan-puan telah pun ada mushaf Al-Quran yang ada terjemahannya. Di hadapan tuan-tuan dan puan-puan ada nota tafsir Ibnu Katsir. Di hadapan tuan-tuan dan puan-puan ada kertas mungkin, alat tulis, pen ke pensel untuk menulis maklumat-maklumat yang kita akan kupas, perkara-perkara yang kita kongsikan di dalam majelis ilmu ini. Kerana ada isu yang penting yang perlu tuan-tuan dan puan-puan tulis untuk kita memahami ayat yang akan kita pelajari ini. Dan surah An-Nur seperti yang telah kita pelajari masuk dalam himpunan surah-surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah selepas Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan surah An-Nur diturunkan dalam masa yang panjang, maknanya ia tidak diturunkan sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat di dalam surah An-Nur Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangsur sedikit demi sedikit mengikut kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengkaitkan antara ayat-ayat Al-Quran dengan
peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam kehidupan para sahabat, di dalam kehidupan umat manusia pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surah An-Nur di dalam mushaf Al-Quran boleh kita jumpai pada susunan yang ke-24. Tema utama dari surah yang mulia ini adalah agama, wahyu, syariat, risalah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita adalah cahaya yang menerangi diri kita, menerangi ahli keluarga kita, dan menerangi masyarakat kita. Isi kandungan dari surah An-Nur, jika kita ringkaskan, boleh kita bahagi kepada dua isi kandungan utama, mulai dari ayat 1 hingga ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan yang keji, dan mulai dari ayat yang ke-27 hingga akhir ayat dari surah An-Nur ini Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita adab-adab di dalam rumah dan adab-adab kita di dalam masyarakat. Ini ayat yang kita akan kupas, ini ayat yang kita akan pelajari, ayat yang ketiga dari surah An-Nur. Sebelum kita mula, saya ingatkan kembali kepada tuan-tuan dan puan-puan, terjemahan asal yang ada pada nota, pada bagian atas, dalam nota saya sebutkan ayat Al-Quran dan terjemahannya. Terjemahan tersebut diambil dari terjemahan Abdullah Basamih. Adapun terjemahan ayat pada teks tafsir Ibnu Katsir, saya telah ubah suai agar ia bersesuaian dengan makna yang ingin dikupas, makna yang disampaikan, makna yang dibahas oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita baca terlebih dahulu ayat ini dan kita baca terjemahan Abdullah Basamih. Terhadap ayat ini baru kemudian kita tengok nanti bagaimana kupasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Tentu tuan-tuan dan puan-puan dah sedia alat tulis, sebab nanti saya akan minta kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menulis sesuatu agar kita faham apa yang kita akan kupas, apa yang kita akan pelajari. Pada ayat yang ketiga surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zani la yankihu illa zaniyah. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Lelaki yang berzina lazimnya tidak ingin berkahwin melainkan dengan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik. Dan perempuan yang berzina itu pula lazimnya tidak ingin berkahwin dengan melainkan oleh lelaki yang berzina atau lelaki musyrik. Dan perkahwinan yang demikian itu terlarang kepada orang-orang yang beriman. Demikian ayat yang ketiga dari surah An-Nur dan terjemahan yang ditulis oleh Abdullah Basamih rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sebelum kita kupas, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perkataan nikah, di mana perkataan itu telah masuk ke dalam bahasa kita, telah masuk ke dalam bahasa Melayu, dan perkataan nikah kita akan jumpai beberapa kali disebutkan di dalam Al-Quran. Perkataan nikah dah masuk ke dalam bahasa Melayu. Perkataan nikah ada kita jumpai dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Dan perkataan nikah, jika kita mahu untuk mengetahui bentuk kata kerja, bentuk fi'il, bentuk kata kerja dari perkataan nikah, maka itulah perkataan yang kita jumpai di dalam ayat ini. Di mana pada ayat ini disebutkan dua kali bentuk kata kerja dari perkataan nikah, yaitu yang pertama yankihu, atau bunyinya di sini, ini di atas saya nih, la yankihu, yankihu adalah bentuk kata kerja dari perkataan nikah.
Dan yang kedua, yang ada di ujung atas sana, juga perkataan yang sama, la yankihuha. Ada la yang bermaksud tidak, ada yankihu, perkataan yang menjadi bentuk kata kerja, bentuk fi'il dari perkataan nikah, dan diikuti dengan perkataan ha yang bermaksudnya. Apa yang saya mahu tuan-tuan dan puan-puan tulis adalah perkataan nikah. Jika tuan-tuan dan puan-puan mahu menulis perkataan tersebut dalam bahasa Arab, maka tulis huruf nun, kaf, diikuti dengan alif, dan kemudian huruf ha. Nun, kaf, diikuti dengan alif, dan diakhiri dengan huruf ha. Nikah. Nikah. Jika tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis, alhamdulillah. Jika tak boleh menulis dengan tulisan Arab, maka boleh tulis perkataan nikah dengan huruf Rumi. Semua yang hadir dah tulis perkataan tersebut. Sekarang, selepas dah tulis perkataan tersebut, perlu kita ketahui bahawa di dalam Al-Quran, di dalam bahasa Arab, di dalam hadis Nabi SAW, perkataan nikah digunakan untuk dua maksud. Ada maksud yang pertama, ada maksud yang kedua. Perkataan nikah dalam hadis Nabi SAW, dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, ia digunakan untuk dua maksud. Maksud yang pertama adalah akad nikah. Maksud yang pertama adalah akad nikah. Itulah perkataan nikah yang kita gunakan dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab, dalam hadis, dalam Al-Quran. Makna yang pertama untuk perkataan nikah adalah akad nikah. Akad nikah. Nikah tertuju kepada akad antara lelaki dengan wali kepada perempuan. Akad yang kita semua dah tahu bagaimana bentuk akadnya. Ini makna yang pertama dari perkataan nikah. Tuan-tuan dan puan-puan dah tulis apa maksud yang pertama dari perkataan nikah. Kita berpindah kepada makna yang kedua. Maksud yang kedua dari perkataan nikah adalah hubungan badan antara lelaki dan perempuan. Hubungan badan antara lelaki dengan perempuan. Maaf, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang hadir semua di sini sudah pun dewasa untuk mengupas isu seperti ini. Makna yang kedua dari perkataan nikah adalah hubungan badan, hubungan seks antara lelaki dengan perempuan. Sama ada hubungan tersebut dilakukan selepas mereka berkahwin dengan akad nikah yang sah, ataupun hubungan tersebut dilakukan di luar ikatan pernikahan. Sama ada hubungan tersebut dilakukan atas hubungan perkahwinan yang sah, atau ianya dilakukan di luar ikatan perkahwinan yang sah. Sekarang kita dah tahu, sekarang kita dah faham apa maksud dari perkataan nikah dalam bahasa Arab, apa maksud dari perkataan nikah di dalam hadis Nabi SAW di dalam Al-Quran. Ia digunakan untuk dua makna. Ia digunakan untuk dua maksud. Maksud yang pertama adalah akad nikah. Dan ini makna yang kemudian diserap masuk ke dalam bahasa Melayu. Adapun makna yang kedua yaitu hubungan badan, hubungan seks antara lelaki dengan perempuan di dalam bahasa Arab klasik, di dalam Al-Quran, di dalam hadis juga boleh digunakan untuk maksud hubungan badan, hubungan seks antara lelaki dengan perempuan, sama ada hubungan tersebut dilakukan di dalam selepas adanya ikatan perkahwinan antara lelaki dan perempuan itu, atau hubungan tersebut adalah hubungan yang terjadi di luar ikatan pernikahan.
dah ada dua makna. Soalannya sekarang, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan nikah yang kita jumpai di dalam ayat ini, adakah ia digunakan untuk makna yang pertama atau ia digunakan untuk makna yang kedua? Adakah ia digunakan untuk makna yang pertama jika kita terjemahkan mengikut kepada makna yang pertama, maka lebih kurang terjemahannya akan jadi seperti ini. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Maka terjemahannya, jika kita fahami ayat ini mengikut kepada makna yang pertama dari perkataan nikah, dia akan bermaksud lelaki yang berzina. Dia tidak mahu melakukan akad nikah, perkahwinan yang sah, melainkan dengan perempuan yang sama dengan dia statusnya. Dia lelaki yang buruk, dia hanya mahu berkahwin dengan perempuan yang satu kufu dengan dia. Itu makna yang kita fahami jika perkataan nikah kita fahami dengan maksud yang pertama. Bagaimana pula jika ayat ini kita fahami dengan makna yang kedua dari perkataan nikah, yaitu melakukan hubungan seksual antara lelaki dan perempuan. Maka boleh jadi maksud dari ayat ini adalah lelaki yang berzina tidak akan melakukan hubungan seksual kecuali dengan perempuan yang sama sifatnya dengannya, sama sifatnya dengan dia, yaitu perempuan pezina. Maknanya, perbuatan ini bukan saja dilakukan oleh satu orang, ianya dilakukan oleh dua orang yang memiliki sifat yang sama, memiliki dosa yang sama. Dosa tidak ditanggung oleh lelaki, dosa tidak ditanggung oleh perempuan, masing-masing disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat buruk yang sama. Kita dah tahu dua makna untuk perkataan nikah, maka sekarang kita akan mula mengupas apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Dari dua makna ini, mana makna yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir untuk kita memahami ayat ini? Adakah makna yang pertama atau makna yang kedua? Ataukah boleh jadi kedua makna ini boleh kita fahami dalam keadaan-keadaan yang berbeza. Dalam keadaan tertentu, kita fahami maksud dari nikah dalam ayat ini dengan makna yang pertama. Pada keadaan tertentu kita fahami perkataan nikah di dalam ayat ini dengan makna yang kedua. Kita tengok ayat yang pertama, bahagian yang pertama dalam ayat ini yang kita akan kupas adalah Az-zani la yankihu illa zaniyah au musyrikah wa zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik. Di sini lelaki yang berzina tidak berkahwin melainkan dengan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik. Dan perempuan yang berzina itu tidak pula berkahwin dengannya melainkan lelaki yang berzina atau lelaki yang musyrik. Kita dah kupas tadi maksud dari perkataan kahwin, maksud dari perkataan nikah di dalam ayat ini dengan dua makna. Al-Imam Ibnu Katsir sebutkan makna yang kedua terlebih dahulu. Itu maksud dari perkataan nikah adalah hubungan badan antara lelaki dengan perempuan. Beliau mengatakan, ini adalah berita, ini adalah khabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa lelaki yang berzina tidak menyetubuhi melainkan perempuan yang memiliki sifat yang sama dengannya, itu perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, perempuan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menegaskan kepada kita bahwa perbuatan dosa tersebut tidak sahaja dilakukan oleh perempuan, perbuatan dosa tersebut tidak sahaja dilakukan oleh lelaki, dosa tersebut bukan saja ditanggung oleh perempuan, dosa tersebut tidak sahaja ditanggung oleh lelaki, tapi perbuatan itu adalah perbuatan yang dilakukan bersama. Dosa ada pada keduanya. Allah menghabarkan bahwa
perbuatan tersebut tidak akan dilakukan, melainkan oleh dua orang yang memiliki sifat yang sama, yaitu lelaki pezina dengan perempuan yang berzina. Atau perempuan musyrik, yaitu tidak ada yang menurut kehendaknya, tidak ada yang mahu ikut hawa nafsu lelaki tadi untuk berzina, melainkan perempuan yang derhaka yang sama macam dia, atau perempuan yang tidak beriman, perempuan yang musyrik yang tidak mengakui pengharaman zina. Dari bahagian ini kita memahami apa yang telah kita kupas dahulu, apa yang telah kita pelajari, bahwa zina adalah dosa. Zina adalah dosa besar. Dosa besar boleh membuat iman kita menjadi lemah. Dosa besar boleh merusak keimanan kita. Tapi dosa besar tidak menyebabkan seseorang terkeluar dari agama. Dosa besar adalah dosa besar. Jika dia bertaubat, Allah mesti akan terima taubatnya. Jika dia mati, dia masih ada kemungkinan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, lelaki yang berzina dengan seseorang, sudah tentu orang tersebut sama ada, perempuan tersebut sama ada perempuan Islam yang derhaka ataupun berdosa, yang sama perangainya dengan lelaki itu, ataupun lelaki itu berzina dengan perempuan yang tidak beriman, yang memang jika sudah tidak beriman, dah tak tahu apa yang halal, apa yang haram. Ini perkara pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Demikian juga perempuan yang berzina. Dia tidak akan melakukan hubungan kecuali dengan lelaki yang sama statusnya dengan dia. Maka ketika terjadi perzinahan, tidak akan dikatakan bahwa dia berzina dengan orang baik. Orang baik berzina dengan dia. Perzinahan dilakukan oleh orang yang Allah sifatkan di dalam ayat ini dengan sifat yang sama. Keduanya telah melakukan dosa. Keduanya telah melakukan kederhakaan kepada Allah. Keduanya telah melakukan perbuatan yang buruk. Perempuan yang penzina tidak disetubuhi melainkan oleh lelaki yang memiliki sifat yang sama, yaitu lelaki yang derhaka dengan melakukan perbuatan zina itu, atau lelaki yang memang tidak beriman, yang tak mengiktiraf, tidak meyakini akan pengharaman sesuatu di dalam agama. Dan makna yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di sini, bahwa perkataan la yankihu, perkataan nikah yang disebutkan di dalam ayat ini, ianya bermaksud hubungan badan antara lelaki dengan perempuan, sehingga maksud dari ayat ini adalah seorang lelaki yang berdosa dengan melakukan zina. Dia tidak akan melakukan perbuatan zina tersebut, melainkan juga dengan perempuan yang memiliki sifat yang sama dengan dia. Sehingga tidak akan ada isunya seseorang berzina dengan orang yang saleh dan salihah. Berzina hanya dilakukan oleh orang yang sekufu, orang yang memiliki sifat yang sama, perangai yang sama, tabiat yang sama. Sufyan al-Thawri meriwayatkan daripada sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, berkaitan dengan ayat ini, bahwa maksud dari ayat ini bukan akad nikah. Sebab kita tadi dah tahu, ada dua makna dari perkataan nikah, ada yang bermaksud akad, ada yang bermaksud hubungan badan. Ibnu Abbas, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Sufyan al-Thawri, ini bukan akad nikah, tapi hubungan badan, persetubuhan. Tidak berzina dengannya, tidak berzina dengan perempuan tersebut, melainkan lelaki pezina ataupun lelaki yang memang tidak beriman. Dan riwayat ini adalah riwayat yang sahih dan diriwayatkan dari banyak jalan daripada sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan pandangan ini yang mentafsirkan perkataan nikah di dalam ayat yang tengah kita kupas dengan maksud
hubungan badan adalah pandangan yang diriwayatkan juga dari banyak tokoh-tokoh ulama tabi'in yang sebahagian dari namanya, tuan-tuan dan puan-puan, boleh jumpai pada nota yang saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, muka surat 8 dalam nota tersebut, apa yang saya tulis di bawah sana, nombor 8 itu tertuju kepada nombor muka surat nota yang saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Wa hurrima, dan diharamkan, dzalika, itu, perbuatan itu, yaitu perbuatan zina, melakukan hubungan badan antara lelaki dengan perempuan di luar institusi perkahwinan yang sah, adalah diharamkan. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan yang demikian itu terlarang ataupun diharamkan ke atas orang-orang yang beriman. Bermaksud, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, bermaksud haram melakukan perbuatan itu, dan selepas perkataan dan ini, Imam Ibnu Katsir mula akan berpindah kepada makna yang kedua, atau yang tadi kita sebut di dalam mukadimah, makna yang pertama dari perkataan nikah, yaitu akad nikah. Bermaksud haram melakukan perbuatan itu, haram melakukan perbuatan zina, haram melakukan hubungan badan di luar ikatan perkawinan yang sah, dan Imam Ibnu Katsir kemudian berpindah kepada makna yang pertama tadi, atau berarti di sini makna yang kedua, dan haram berkahwin dengan pelacur, haram berkahwin dengan perempuan yang pezina, atau juga haram mengkahwinkan, melakukan akad nikah antara perempuan-perempuan yang baik, perempuan-perempuan yang suci, dengan lelaki-lelaki yang fasik, lelaki-lelaki kaki zina. Abu Daud At-Tayalisi meriwayatkan daripada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang maksud dari ayat ini. Beliau mengatakan, Allah mengharamkan zina atas orang-orang yang beriman. Berarti ini tertuju kepada makna yang tadi, bahwa nikah maksudnya adalah hubungan badan antara lelaki dengan perempuan. Qatadah dan Muqatil bin Hayyan berkata, Allah mengharamkan orang-orang beriman untuk berkahwin dengan pelacur. Ini ketika kita memahami perkataan nikah dengan maksud akad nikah. Dan maksud dari perkataan nikah yang difahami dengan maksud akad nikah, ini selari dengan beberapa ayat Al-Quran yang lain, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nisa misalnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang sebahagian dari hukum hakam perkahwinan, Allah berfirman, muhsanatin ghairu musafihatin wala muttakhidati akhdan. Perempuan-perempuan yang kita, kaum lelaki beriman, boleh berkahwin dengan mereka adalah mereka hamba-hamba perempuan, kaum-kaum perempuan yang boleh dijadikan istri, hendaklah yang sopan, bukan perempuan-perempuan yang pelacur, dan bukan pula mengambil lelaki sebagai teman simpanan. Maaf, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebut ayat yang kedua yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, nanti kemudian kita kupas perkara ini. Demikian juga perempuan, macam mana mereka mencari pasangan hidup mereka, hendaklah mereka berkahwin dengan muhsinina ghairu musafihin wala muttakhizi akhdan. Berkahwinlah dengan lelaki-lelaki yang menjaga kehormatan, bukan lelaki-lelaki pezina, dan bukan pula mereka yang mengambil perempuan-perempuan simpanan. Perkara-perkara yang disebutkan di dalam ayat ini adalah perkara-perkara yang biasa terjadi dulu pada masa jahiliyah dan pada masa permulaan Islam. Apa maksud pada permulaan Islam?
Pada permulaan Islam, kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat sedikit demi sedikit. Pengharaman zina bukan sesuatu yang diturunkan pada awal-awal Al-Quran diturunkan. Surah An-Nur yang menegaskan tentang perkara ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan di Madinah. Maknanya dah beberapa tahun Islam diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, belum lagi diperincikan kepada mereka tentang hukum hakam yang berkaitan dengan perzinahan. Sehingga maaf tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dia menikah dengan seseorang perempuan. Dia mahu menikah dengan seorang perempuan. Siapa perempuan itu? Dia ceritakan perempuan itu, maaf, adalah seorang pelacur. Perempuan yang menjual dirinya untuk melakukan hubungan dengan mana-mana lelaki yang boleh membayarnya. Sahabat tadi datang kepada Rasulullah, meminta izin kepada Rasulullah untuk berkahwin dengan perempuan yang keadaannya seperti itu. Apa sebab lelaki tersebut datang kepada Rasulullah, mahu berkahwin dengan perempuan tersebut? Yang pertama, cinta, mungkin cinta buta. Orang dah jatuh cinta, dia tak memandang lagi banyak keadaan. Yang ditengok adalah apa yang dia cintai. Boleh jadi itu. Tapi salah satu sebab yang disebutkan oleh lelaki tersebut, oleh sahabat Nabi itu adalah perempuan itu berjanji untuk memberi nafkah bagi mereka. Artinya perempuan tadi mengatakan, awak tak perlu bekerja. Biar saya yang cari duit, dan duit tersebut boleh kita gunakan untuk hidup bersama. Maka dengan tawaran tersebut, tertarik hati orang itu untuk meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perkenankan dia untuk berkahwin dengan perempuan tersebut. Perempuan tersebut ada di Mekah. Perempuan itu bukan perempuan beriman. Perempuan itu ada di Mekah, seorang pelacur. Kita kupas dulu dan nanti kita bacakan riwayat tersebut. Berdasarkan kepada ayat ini, Imam Ahmad berdasarkan kepada ayat yang wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan perkara itu diharamkan ke atas orang-orang yang beriman. Imam Ahmad bin Hambal berpandangan bahwa akad nikah antara lelaki yang baik-baik dan seorang wanita pelacur adalah tidak sah. Akad nikah tersebut tidak sah selagi wanita itu belum bertaubat. Jika dia telah bertaubat, maka siapa yang mampu untuk menghalang taubat seseorang? Allah sahaja terima taubat hamba, maka apa hak kita untuk menolak taubat seseorang? Jika dia bertaubat, maka sah akadnya. Jika tidak, jika dia masih bekerja sebagai perempuan yang menjual kehormatannya, maka akad nikahnya adalah tidak sah. Begitu juga tidak sah menikahkan, mengkahwinkan wanita merdeka, wanita yang suci, wanita yang baik-baik dengan lelaki yang fasid dan pezina. Lelaki yang terkenal sebagai kaki perempuan, sehinggalah lelaki tersebut bertaubat dengan taubat yang sebenar. Riwayat yang tadi kita sebutkan, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, seorang lelaki mukmin. Seorang lelaki mukmin. Abdullah bin Amr bin As sampai mengatakan seorang lelaki mukmin. Maksudnya seorang sahabat. Bukan orang kafir, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, seorang lelaki mukmin datang meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berkahwin dengan seorang perempuan, dengan seorang wanita yang bernama Ummu Mahzul yang biasa berzina. Dan perempuan itu berjanji untuk menafkahinya. Dengan rayuan tersebut, awak tak payah bekerja, tak payah cari duit.
biar saya yang tanggung semua kehidupan. Tapi Rasulullah SAW melarangnya dan membacakan kepadanya ayat yang tengah kita kupas ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin." Lelaki yang berzina tidak berkahwin melainkan dengan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina itu tidak pula berkahwin dengannya melainkan lelaki yang berzina ataupun lelaki musyrik, dan yang demikian itu adalah diharamkan, dilarang kepada orang-orang yang beriman. Artinya, perbuatan zina haram dan berkahwin dengan lelaki atau lelaki berkahwin dengan perempuan yang belum lagi meninggalkan dosa itu adalah perbuatan yang diharamkan. Sampai Imam Ahmad berpandangan perkahwinannya, pernikahannya adalah pernikahan yang tidak sah. Selagi mereka belum bertaubat dengan betul meninggalkan perbuatan itu. Jika dah tinggalkan perbuatan itu, maka semua dosa Allah boleh ampunkan. Semua orang yang mahu membuka lembaran baru dalam kehidupan, Allah mesti akan bukakan bagi mereka lembaran baru dalam kehidupan. Orang yang menyesal dari perbuatan dosa, Allah mesti akan hapus dosanya. Siapa yang mahu hidup dengan tuntunan, panduan agama, maka Allah Subhanahu wa taala mesti akan berikan kepada mereka kemudahan di dunia dan di akhirat. Dan jika seorang telah bertaubat, jika mereka telah bertaubat, meskipun dahulu mereka telah melakukan perbuatan yang tercela itu, maka Allah Subhanahu wa taala boleh terima taubat dan mereka boleh berkahwin. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Muhammad bin Abi Hatim, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim daripada Ibnu Abi Dib, beliau berkata, aku mendengar Syu'bah, hamba kepada sahabat Nabi SAW, Ibnu Abbas berkata, aku mendengar Ibnu Abbas ditanya oleh seorang lelaki. Ibnu Abbas, sahabat Nabi SAW, selepas Rasulullah meninggal dunia, orang-orang ramai akan datang kepada para sahabat jika ada kemuskilan tentang hukum hakam. Seorang lelaki datang kepada Abdullah bin Abbas dan mengatakan, aku dulu pernah mendekati seorang perempuan dan melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Kemudian Allah kurniakan kepada aku taubat daripada perbuatan itu. Dan sekarang aku mahu berkahwin dengan perempuan itu. Tapi orang-orang mengatakan, membacakan ayat ini kepada saya dengan mengatakan bahwa pezina tak boleh berkahwin kecuali dengan perempuan zina dan perempuan musyrik, dan perkara itu diharamkan ke atas orang-orang yang beriman. Maknanya dia dah bertaubat, adakah tetap perkara tersebut diharamkan? Adakah perbuatan yang dulu telah dia lakukan menyebabkan diharam untuk berkahwin dengan perempuan tadi? Abdullah bin Abbas kemudian mengatakan, bukan itu maksud ayat ini. Bukan itu maksud ayat ini. Ayat ini tertuju kepada realiti keadaan lelaki yang berzina, dia tidak akan berzina kecuali dengan perempuan yang sama darjah dengannya. Perempuan yang berzina tidak akan berzina kecuali dengan yang sama darjah dengannya. Itu maksud dari ayat yang tadi kita kupas. Maka sahabat Nabi SAW kemudian mengatakan, kawinlah dia, menikahlah dengan perempuan tersebut. Sampai Ibnu Abbas menyebutkan, jika ada dosa, maka atas tanggunganku. Dia bukan bermaksud ada orang yang boleh menanggung dosa orang lain. Ini adalah satu ungkapan yang bermaksud, apa yang aku sampaikan ini adalah perkara yang betul. Apa yang aku sampaikan ini adalah perkara yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dah bertaubat, maka dosa yang lama yang dulu dia lakukan tidak menghalang dia untuk melakukan perkara yang halal di dalam agama. Zina adalah perbuatan yang dosa. Perbuatan dosa jika kita telah bertaubat darinya,
tidak menghalang kita untuk melakukan perkara yang halal, yaitu perkawinan dengan akad nikah yang sah. Perkara tersebut adalah perkara yang betul. Hingga sampai sahabat Nabi dengan tegas mengatakan, jika dosa biar saya yang tanggung. Maknanya perkara tersebut dah pasti bukan dosa. Perkara itu dah pasti bukan perkara yang bersalahan dengan agama, yaitu orang yang dah bertaubat. Mereka boleh membina kehidupan yang baharu, dosa yang lama, mereka berbanyak perbuatan baik, berbanyak istighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan semua perkara-perkara yang buruk itu, mula dengan kehidupan yang baharu. Jika seorang telah betul bertaubat, boleh bersih semua perkara yang dilakukan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, jangan ungkit-ungkit dosa-dosa yang telah dilakukan oleh orang yang dah bertaubat. Jika seorang pelacur pun bertaubat, jangan ungkit-ungkit dosa dia. Sebab dia akan menjadi dosa bagi orang yang mengungkit. Sedangkan dia yang telah bertaubat, semua orang yang bertaubat dengan betul, hapus semua dosa-dosa tersebut. Bahkan jika dia mati dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan dia bertaubat, belum banyak amal perbuatan yang dia lakukan, taubatnya tu dah cukup sebagai amalan yang melayakkan dia untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang boleh saya kongsikan di dalam majlis ilmu kita di petang hari ini. Dari apa yang tadi kita kupas, dari apa yang tadi kita pelajari, ada beberapa pengajaran utama. Yang pertama, Islam memelihara institusi perkahwinan daripada dicemari oleh hubungan-hubungan yang haram dan kehinaan-kehinaan moral. Zina adalah dosa besar dan dosanya akan menjadi lebih besar apabila perbuatan itu dilakukan oleh orang yang telah memiliki pasangan yang sah. Pengajaran kedua, maksud ayat ini bukan melarang perkahwinan selepas taubat. Jika dah bertaubat, maka mereka boleh berkahwin. Tapi ayat ini mengingatkan kita agar tidak meremehkan dosa zina. Pengajaran ketiga, taubat bukan setakat menyesal, tapi ia adalah perubahan. Perubahan hidup yang nyata dan kembali kepada aturan Allah, kembali kepada agama Allah, kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan sentiasa membuka pintu taubat. Wallahu taala a'la wa alam, dan ini yang boleh saya kongsikan. Semoga dari apa yang kita dapatkan tadi, kita boleh membina kefahaman kita untuk kita pelihara diri kita daripada perkara-perkara buruk. Untuk kita pelihara diri kita, berikan kefahaman kepada ahli keluarga kita tentang buruknya perbuatan zina pada masyarakat, pada agama, pada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita dah faham tentang perkara itu, maka memelihara diri kita dan juga ahli keluarga kita adalah tanggungjawab kita bersama. Terakhir, pesan dari Bi'ana Home Quran, tuan-tuan dan puan-puan, dah mengaji petang hari ini. Jika sudah, alhamdulillah. Jika belum, ada kesusahan untuk membaca Al-Quran, sila tuan-tuan dan puan-puan hubungi nombor di bawah ini untuk meminta bantuan guru agar boleh memudahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan serta semua ahli keluarga untuk mempelajari Al-Quran. Syukran. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Syukran. Syukran.